Lepas pada tu kita mari sambungkan pelajaran kita hari ni. Tengah duk menyakut molek ni deh. Tidak. Deh. Berkenaan dengan pahala-pahala orang yang kematian anak. Ni dia. Deh. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal waladi lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi wa iyyahum." Artinya hadis ni, tiada seorang Muslim yang mempunyai 3 orang anak yang mati sebelum mencapai usia balik. Mati sebelum pada balik lagi, mati kecil-kecil lah. Tidak. Tidak. Malaikat Allah memasukkan ke dalam syurga dengan kurniaannya dan rahmatnya, rahmat Allah SWT. Tiada seorang Muslim yang mempunyai 3 orang anak yang mati sebelum mencapai usia balik. Anak mati kecil. Mati tak ada balik lagi, tak sampai umur lagi. Tak cukup umur, bukan tak sampai umur, tak cukup umur, akhir balik. 3 orang. Tidak lain tak bukan, malaikat Allah memasukkannya ke dalam syurga dengan kurnianya dan rahmatnya, iaitu ibu dan ayah. Ibu dan ayah saat itu tak lain tak bukan dengan satu hadis Nabi kata, tidak ada balasan orang yang sabar untuk anak yang anak telah meninggal dunia, 3 orang yang mati sebelum mencapai usia panggil. Tak sampai tak masuk makhluk ni tip awak deh. Sanak bawa. Dengan kesabaran anak mati 3 orang saat itu ialah malaikat Allah memasukkan ke dalam syurga ibu bapaknya. Dengan kurnia dan rahmat Allah SWT. Hak ni pemberian Allah SWT. Ni hak bisik. Di dalam riwayat yang lain pula, ada penambahannya seperti maka berdiri seorang wanita sambil berkata, ataupun 2 orang anak. Maka dijawab oleh Nabi, ataupun 2 orang anak itu. Ada suatu riwayat lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, la'an aqaddima sittan ahabba ilayya min an ukhallifa 50 farisan wa yujahiduna fi sabilillah. Artinya kalau aku boleh mendahulukan suatu guguran, adalah lebih aku cintai daripada boleh meninggalkan 50 pahlawan-pahlawan menunggang kuda yang akan berjuang fi sabilillah. Dan riwayat lain lagi menyebutkan, katanya bahwasanya anak-anak yang mati kecil, itu dah. Anak-anak yang mati kecil akan diberikan akan diberikan bijana-bijana yang terisi penuh dengan air daripada syurga. Bijana ni ialah bekas. Bekas set ataupun kandi apa ikutlah. Bayar ke berapa saat itu, panggil binjana, tempat taruh yang terisi penuh dengan air daripada syurga. Maka mereka pun memberi minum kepada ibu bapa mereka dari air di hari kiamat. Sedangkan manusia pada ketika itu dalam susah dan dahaga, tidak seorang pun dapat menggambarkannya kecuali Allah Ta'ala sajalah. Kemudian
mereka pergi menunggu di pintu-pintu syurga. Anak mati kecil sana itu. Tidak mau memasukkan selagi ibu bapa mereka belum memasukinya. Anak-anak lagi tunggu di pintu syurga tu. Anak mati kecil-kecil tu. Allah, Alhamdulillah. Tak mau tahu lagu ni. Pakai pecek tekak nak mati. Kecil-kecil nak pergi tunggu di pintu syurga tu. Hak ni orang tawak kerja. Hak ni orang jahiliyah. Orang yang beriman teguh saat itu tu heavy ganyare. Bukan kita pisah jadi anak kita mati masa kecil. Dia jadi nak masuk syurga. Cari modal lagu ni tak jadi, modal rare lagu ni. Berdosa besar. Dah kata anak mati kecil. Duk tunggu di pintu syurga. Selagi mana ibu dia, ayah dia tak masuk syurga, dia tak masuk syurga. Kerana anak yang mati kecil tu ahli syurga dah. Dan boleh dapat manfaat kepada dua ibu bapa. Iaitu pahala orang yang kematian anak sana itu. Orang yang sabar boleh apa boleh. Beranak mari mati kecil-kecil. Dalam apa ni? Dengan dalilnya kata anak yang mati kecil akan diberikan bencana-bencana yang terisi penuh dengan air daripada syurga. Cadai sambut teh dah. Sebelum daripada nak masuk syurga sana tu kena ada apa ni berjumpakan di padang mahsyar. Lalu tu anak-anak ni cadai air. Cadai air bekas air sana tu nanti sambut ibu bapa. Kerana di akhirat tu dia panah dahaga. Lebih-lebih lagi orang yang ada dosa saat itu. Allah. Tetapi ni satu upacara dan satu kelebihan orang yang anak yang meninggal dunia masa kecil-kecil. Itu dia. Dia tak masuk syurga dulu. Mereka tunggu juga ibu bapa dia. Boleh masuk syurga. Baru dia masuk syurga bersama. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi jangan pisahlah anak mati kecil. Jadi nak masuk syurga tu. Hak tu tak kena. Hak ni mati kecil dengan sapat ajal. Allah SWT. Mereka pisah nak wiyah sapat ajal. Nak mati kecil. Nak cari labur di akhirat air. Bukan dia. Ingat molek tu. Supaya demo niat nak pergi mati di Mekah ni. Ajan Allah SWT. Dan dia kata mati di Mekah masuk syurga lalu dah. Pakat nak pergi mati di Mekah belakang. Kita berdoa dengan Allah SWT. Kita minta pergi mati di dalam Islam yang sepenuh. Hak ni hak kewajipan kita. Tuhan nak pergi mati di mana? Wallahualam. Itu dia. Hak yang boleh pilih saat itu ialah dengan doa. Kita berdoa je. Berdoa dengan Allah SWT. Mintalah terimalah amalan-amalan kita ni hak utama sekali. Dan minta ampun sekali ada dosa-dosa. Yang kecil, yang besar tak ada kira. Hak kita tahu ataupun dengan sengaja. Berdoa lah dengan Allah SWT. Mudah-mudahan doa ni lah dapat memberikan ganjar-ganjaran kepada kita. Kerana doa satu ibadat. Paling besar sekali doa. Satu ibadat yang besar. Orang mana degil tak saya berdoa, jaga. Kalau misal kata duk sepuk-sepuk pahala kita sana itu. Pahala dengan dosa ni kokek ni tu dah. Kalau kita kurang berdoa sana itu boleh jadi jatuh ikut balik kiri. Kita nak jatuh balik kanan iaitu syurga. Allah SWT. Selalu kita banyakkan berdoa. InsyaAllah. Satu riwayat lagi. Menyebutkan bahawasanya anak-anak yang mati kecil akan diberikan bejana-bejana yang terisi penuh dengan air daripada syurga.
Maka mereka pun memberi minum kepada ibu bapa mereka dari air daripada hari kiamat itu. Sedangkan manusia pada ketika itu di dalam susah dan dahaga, tidak seorang pun dapat menggambarkannya kecuali Allah Ta'ala sajalah. Kemudian mereka pergi menunggu di pintu-pintu syurga pula dah. Anak mati kecil sana itu. Pergi tunggu di pintu syurga. Tidak mau masuk kinya selagi ibu bapa mereka belum memasukinya. Maka Allah SWT pun memerintahkan agar mereka dibenarkan masuk syurga bersama-sama ibu bapa mereka dengan kurnia dan rahmat Allah SWT. Hak ni sudah Allah SWT. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan belah kasihan terhadap anak perempuan. Saat ni tu anak ramai-ramai. Ni terhadap anak perempuan. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihin kunna lahu sitram minan nar." Sudah pengajar hormati sekalian. Nabi bersabda, siapa yang dicoba mendapat anak perempuan, maka ia berlaku baik terhadapnya. Moga-moga anak perempuan ini akan melindungi ibu bapanya daripada api neraka. Di dalam sebuah riwayat lagi katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana lahu salasu banatin yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannah battatah." Qila ya Rasulullah wa in kanat tasnatain? Qala wa in kanat tasnatain. Artinya, bagi siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, lalu dipelihara dengan baik, dididiknya dan dikasihannya, pastilah ia masuk syurga. Orang ramai bertanya, kalau 2? Jawab baginda, begitu juga kalau 2 pun. Nabi rakyat kata 3 deh. Dia mau tanya kalau 2? Itu dia. Orang hak anak kurang sikit. Takut tak boleh syurga. Kalau 2 pun sepatut juga Nabi kata. Berkata setengah sahabat, kalau ditanya tentang seorang anak perempuan, nescaya Nabi akan mengukurinya juga. Di dalam sabda yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kanat lahu unsa falam ya'idha walam yuhinha walam yu'sir waladahu." yakni zukur alaiha adkhalahu Allahul jannah. Artinya siapa mendapat anak perempuan, tidak ditanamnya hidup tidak ditanamnya hidup dan tidak dihinakannya dan tidak dilebihkan anak lelaki ataupun perempuan, nescaya Allah akan memasukkan ke dalam syurga. Jadi maksud tidak menanamnya hidup-hidup ialah seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Setengah orang yang bodoh, apabila diberitahu mendapat anak perempuan, tercetus dari lidahnya kata-kata keji yang membuktikan bahawa ia benci kepada anak perempuan masa jahiliyah dulu. Benci ke anak perempuan. Dan tidak reda terhadap kurniaan Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan jadi mereka itu.
Dah. Gejala ini adalah dibenci dan dikutuk oleh Allah SWT sebagaimana dia telah membenci dan mengutuk kelakuan dan perbuatan kaum jahiliyah dahulu itu. Coba kita lihat firman Allah SWT. Wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu maswadda wa huwa kazim yatawara minal qaumin min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hun am yadusuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Artinya, dan apabila diberitahu kan seorang daripada mereka tentang kelahiran anak perempuan, lantas mukanya menjadi hitam dari sangat marahnya. Dia menyembunyikan dirinya dari orang ramai disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Nah, dan apakah akan dipelihara? Nah, apakah akan dipeliharanya dengan menanggung malu ataupun dikuburkannya supaya hancur di dalam tanah? Alangkah buruknya keputusan mereka itu. Dari surah An-Nahl ayat 58 sampai 59. Ni dia ayat masa jahiliyah. Pahla ni ada kedak timur? Timur dah. Lana ni pun akan timur juga. Timur malam mana? Bunuh anak yang mana dalam perut lagi dah. Pisah jadi goreng. Mana goreng tu mana kata witubik. Tak say ke anak. Ada macam-macam lah. Ataupun anak yang tidak ada bapaknya. Mana kata anak zina. Dan lagi pula ada ramai lagi. Setengah daripada setengah sana itu. Tak say ke anak. Takut susah. Ada lagi masalah ni pun. Dia makan tu juga. Lalu tu kita pakak-pakak beri nasihat. Pakak beri nasihat. Jangan turut masa jahiliah dulu. Begitu begini. Lah ni banyak timur. Kerana daripada masyarakat kita lah ni. Menikah tak saya beranak. Takut susah. Itu dia. Banyak lah ni. Lalu tu pakak-pakak lah kita nasihat. Allah suruh menikah. Suruh berkahwin. Dan Nabi pun sokongnya suruh berkahwin, suruh menikah. Supaya nak membanyakkan umat daripada masa esok tu. Di akhirat nanti tu. Nabi nak penuh dengan umat Islam hak Nabi daripada masa esok. Bah kita duk adik mana kata tak taat pada Allah dan tak taat pada Rasul. Buku demo tak say ke anak. Pisah juga tak say boleh anak nak buat balas mana. Ingatlah jaga ni yang tidak taat pada Allah dan Rasul. Orang mukmin yang bertakwa adalah memelihara diri daripada sikap ini. Yakni membenci anak perempuan, dia benci bapa anak perempuan atau menghinanya ataupun melebihkan anak lelaki. Ke atas anak perempuan. Sebab ia belum tahu benar di antara semua anak-anaknya itu. Tak ada dia tahu weh. Anak mana kita nak boleh tupai, anak mana tak boleh tupai, kita tak tahu. Kita duk memikir sendiri. Anak betina gini, anak jantan lagu tu. Sebenarnya kita kena kasih bersama. Anak perempuan dan anak laki-laki pun kena bersama. Ni orang untuk orang beriman. Tidak. Jangan benci. Jangan kasih pada anak laki-laki, benci pada anak perempuan. Ataupun kasih pada anak perempuan, benci pada anak laki-laki. Hak ni bukan belakang. Bukan orang mukmin. Bukan orang yang beriman teguh dengan Allah SWT.
Sebab ia belum tahu lagi. Belum tahu kata benar di antara semua anak-anaknya itu. Siapa yang menyimpan tuahnya dan berkat serta akibat yang baik. Kita tak tahu. Hutang tuah tak tahu. Anak jatuh, anak betina ke, anak jatuh ke, kita tak tahu sahabat. Dari itu kita kena kasih sayang sama. Di antara anak laki-laki dan perempuan. Jangan turut masa jahiliah dulu. Pakak perala buat dia anak betina ni. Ada berkata Asia kata, ada anak betina sepada jambai tak pergi rumah. Hak ni berkata, ni tak kena berlaku ni. Kita tak sah pakar dah. Dia hari ni tak sah pakar. Dulu itu pun sepatu juga yang mak pun. Dia dengar dia. Dalam masyarakat, dalam pengajian. Dia mau kata ada anak betina sepada jambai tak pergi rumah. Macam-macam. Begitulah begini. Buat apa kita tak syukur ni mak Allah SWT. Pas kalau tak ada orang betina nak beranak lah mana? Kira mudah-mudah Jadi kira jadi payah. Tak ada orang betina. Duk hina pada orang betina. Gini lah. Mengepek lah orang betina. Oh kata orang betina lagu tu. Semua tu segala-gala tu. Sia-sia saja. Bahkan berdosa pula tambah. Lalu tu kena hormati. Kena hormati malah mana kita kata. Itu dah. Iaitu orang mukmin yang bertakwa hendaklah memelihara diri daripada sikap ini. Sikap mana? Sikap turut jahiliyah masa tu dulu. Buat kata anak betina, tahu kata anak betina, lebih-lebih lah ni, boleh saw, boleh tengok. Bayi dalam perut ibu sana itu, jatuh ke betina. Allah kau itu lagi, untuk orang jahil sana itu. Ada setengah tak ambuh, ada memilih. Hak ni ada nak ajak anak jatuh, hak ni nak anak betina, bala situ gagal musuh. Hak kita boleh buat sendiri ni. Tak suruh pilih. Berdoa dengan Allah semata. Minta anak sana itu selamat sempurna dan jadi anak yang soleh. Berdoa jadi anak yang soleh. Anak tak ada kira betina jatuh. Kalau jatuh anak soleh. Kalau tina anak solehah. Tidak. Lalu tu sedang mengajar hormati sekalian. Lepas tu memilih isteri soleh. Orang yang mau memilih rakan hidup hendaklah memilih wanita yang kukuh beragama, sangat gemat berbuat baik serta berbakti kepada orang lain. Meskipun ia seorang miskin, kalau dia miskin pun tak apa. Asal dia ni akhlak yang mulia, akhlak molek dan penuh dengan agama. Dan selalu dia gemar berbuat baik. Suka nak buat kebajikan. Serta berbukti kepada orang lain. Dan lagi pula. Meskipun ia seorang miskin. Dan tidak terlalu cantik. Duit pun tak ada. Miskin Tina tu. Lepas tu muka pun tak ada. Muka tak molek lah. Tak comel-comel mana. Nabi SAW telah menyuruh kita memilih perempuan yang kukuh beragama dan mengajarkan kita supaya mengutamakannya dari yang lain dengan sebenarnya yang berbunyi fazfar bizati din taribat yadaka. Artinya rebutlah yang kukuh beragama, nescaya beruntunglah anda. Adalah tidak wajar bagi seorang menikahi seorang wanita kerana memandang harta dan kecantikannya semata-mata. Sebab yang demikian itu adalah makruh hukumnya. Bersabda Nabi SAW lagi, la tazawwajun nisaa lihusnihinna
fa'asa husnuhunna an yurdiyahunna wala tazawwajuhunna li amwalihinna fa'asa amwaluhunna an tudghiyahunna walakin tazawwajuhunna ala din. Maksudnya, jangan sekali-kali menikahi wanita kerana kecantikan. Sebab kecantikan mungkin mencelakakannya. Jangan menikahinya kerana harta. Sebab hartanya mungkin menyebabkannya bermegah-megah diri dan takabur. Tetapi nikahilah mereka kerana kukuh agamanya. Tidak. Walakin tazawwajuhunna ala din. Tetapi nikahlah mereka kerana kukuh agamanya. Tak ada kerana harta, tak ada kerana cantik sangat deh. Dia ada isbab belaka. Kalau misal kita menikah orang comel sangat sana itu, demo ni tengok comel wasap kena, demo ni tengok orang wasap kena. Lepas tu main wah lah, wah sekelek. Ada kalau awak lari pun ada bini orang. Dia kena awak lari ni ada lah bini demo. Lagu ni bukan dia ni perangai tak molek panggil. Yang tidak diterimakan oleh al-Islam. Lalu tu, Nabi kata, jangan menikahnya kerana harta, sebab harta mungkin menyebabkan bermegah-megah diri dan jatuhlah takabur. Tetapi nikahlah mereka kerana kukuh agamanya. Ni hak penting sekali hak Nabi suruh nikah isteri yang kuat agamanya. Lepas tu bujai lapuk. Nama pula dah bujai lapuk. Masa pun tak ada banyak dah ni deh. Tak apalah. Nabi Pahal kata, gapo dia bujai lapuk? Orang yang tidak suka berkahwin kerana tujuan mencari ilmu pengetahuan. Ataupun beribadat. Ataupun untuk menjauhkan diri daripada urusan-urusan dunia. Dan tanggungjawabnya. Di samping itu hatinya tidak cenderung kepada wanita. Dan tidak kepingin. Tidak kepingin mempunyai isteri. Maka hukumnya tidak mengapa. Ia meninggalkan nikah dan tidak berdosa. Pendapat ini telah dinyatakan oleh sebahagian ulama dan para salaf soleh. Malah setengah-setengah mereka mengamankannya. Setengah mereka, apa kalau ditanya mengapa tidak berkahwin? Kerana dia tak menikah. Mereka menjawab, aku tidak mampu untuk membetulkan diri sendiri. Betapa dapat ku tambah satu diri lagi. Jalan apa kalau ditanyakan mengapa tidak kahwin? Jawabnya, kalau boleh diriku ku lepaskan, nescaya akan ku lepaskannya. Kepada Bashir Al-Haris rahimahullah ditujukan suatu soal, sesungguhnya orang ramai memandai heran kepadamu. Kata mereka, anda telah meninggalkan sunnah. Maksudnya tidak berkahwin. Jawabnya, katakanlah kepada mereka bahwasanya aku sedang sibuk menunaikan yang wajib. Dan pada pendapatku lagi adalah baik bagi orang yang mahu berkahwin, meniatkan berkahwin kerana mahu menyelamatkan agama dan diri di akhirat. Kalau ia meninggalkan pun, ia meniatkan untuk memelihara agama dan mengutamakan segi keselamatannya diri, ketika itu sama ada ia berkahwin ataupun tidak.
ia telah tetapkan haluahnya atas niat yang baik yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Adapun orang yang menggantungkan niatnya untuk berkahwin ataupun tidak berkahwin atas cita-cita dunia dan mata benar ataupun kehendak tabiat dan syahwat, maka sebenarnya ia berada jauh daripada petunjuk yang benar dan tidak bertoladan kepada orang-orang soleh dari para salaf. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi taufik dan bantuannya. Tiada Tuhan melainkan Dia. Berbuat baik kepada hamba sahaya. Ni kita nak baca tu kitab ni supaya kita nak boleh boleh ilmu tu banyak-banyak perkara untuk kita nak timbang menimai dalam amalan kita. Sebab tu ngaji kena cukup syarat dia. Seolah-olah kita nak bergula cukup kakah dia baru jadi gula sebenar. Mengikut rukun, mengikut syarat. Kita cukup rukun Islam 5 perkara tu pun. Lalu tu marilah kita sama-sama pakak-pakak berdoa. Pakak menyuci diri kan. Dan pakak berdoa untuk apa ni? Untuk kita nak dapat rahmat daripada Allah SWT, dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Dan lagi pula banyak hadis-hadis sebagaimana kita ni ayah mak pun tengok keadaan mana sesuai dengan kita di dalam hari kita. Lalu tu sebenarnya dia rahmati sekalian. Lepas pada ni kita acu suluh tengok di dalam hari kita. Dalam hari kata dalam hari kita saat itu kita buat kena kedak lagi bagi kewajipan kita. Dan kita buat kena kedak lagi bagi hukum hakam yang mana diperintahkan oleh Allah SWT. Lalu tu di hari ni marilah kita sama-sama pakak-pakak memikir. Lebih-lebih lagi kita kena ada ubah setiap hari. Hak ni hak comel. Di dalam hari kata kita ukur tengok kemarin belah mana kejadian. Kemarin dengan hari ni kita ukur tengok. Kalau dapat rahmat kita boleh tahu selalu dah. Di situ pun senang, sini pun senang, dapat senangnya orang tu yang dapat yang dapat rahmat daripada Allah SWT. Kalau hari ni dengan kemarin, hari ni akan teruk pada kemarin. Pergi situ pun tak ada. Tak kena kita nak ni pun tak ada. Tu pun tak ada. Kalau lagu ni, di dalamnya kata orang yang kena laknat oleh Allah SWT. Kena murajaah amalan-amalan kita. Kena banyakkan zikir-zikir kita. Boleh jadi tekas masa tu berzikir banyak. Bawa kata senang sana sibuk dengan kok tu kok ni, lupa berzikir. Harus zikir klik semula. Dan suka tel lagi kalau hari ni dengan kemarin, sama. Supo dengan kemarin. Orang ni duduk dalam rugi. Suka tel ni ambangai tua ciwat dalam hari-hari kita tak bergaduh kepada demo lain nak mari kaji kita. Kita hisap diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan dapat hidayah daripada Allah SWT untuk membentukkan kita di atas jalan rahmat. Jalan ke syurga. Sebab itu yang lupa tu dalam hari kita kena ukur setiap hari. Mikir kata suluh kata diri kita sendiri. Suluh demo semata. Demo tu lagu tu, demo ni lagu ni. Kalau kita mari diri kita lagu tu, diri kita lagu ni kata, kita boleh mikir dan boleh ubah ke nasib kita di atas jalan kebajikan dan kebaikan, iaitu jalan diredai oleh Allah SWT. Lepas tu masa kita ni ada dalam 45 minit lagi. Kita mari nak tengok di dalam Facebook live kita
Iaitu hari ni orang ramai ni banyak, Masya Allah, Alhamdulillah. Oh, mari nak dia jawab kedok ni, Dek Nan ni. Dek Nan tolong jawab kata weh. Ha ni daripada Blue Power Racing. Sedap sungguh nampakkan dia. Blue Power kata belah mana weh. Assalamualaikum ayah mak. Tambah tarau aungen kerok makin kon. Man bab mai. และเราจะคืนกลับต้องทำยังไง Dia gini, mudah-mudah. Duit orang ramai deh. Kalau nak minta benaran, nak minta bertai ke apa, kena minta orang ramai-ramai. Tidak. Kalau silap ke apa, kena minta maaf dengan orang ramai. Malah pergi. Kerana duit khairat ni duit ramai-ramai. Lalu tu nak molek sekali, tak sah. Tak sah pakai guna lah, tak sah bertai, tak sah ke apa. Ni banyak ni dia silap ni. Kadang-kadang duit dia makan teh nak buat masjid. Baru sudah pakai bertai lagi buat menega. Setengah daripada setengah. Bukan semua. Kena hantar klip dia derah weh. Tak usah delik gilik mari. Tidak. Lalu tu tak boleh. Mudah-mudah lagu tu lah. Tak usah buat mula lah senang. Ni Blue Power pula. Chair stream. Lepas tu mari ni banyak ni. Ni pada ni senah. Abdul Sah apa dah. Salam yam ช้าวันพุธ Ayah mak และแฟนรายการทุกท่าน Aduh. Ya ingat pada peminat-peminat belakang saat itu. Jadi catung menjadi satu weh peminat kita ni. Raikan ทุกท่าน ขอให้มีสุขภาพดีทุกคน บันดังสตาเสียงดีค่ะ Itu dia. Daripada Aminah Komariah. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. กำลังฟังอยู่นะคะ Lepas tu sedang mengajar mati sekalian. Daripada Tasmim dia. Assalamualaikum. Cak Aiweng Betong. Aiweng pun dengar cerak. Alhamdulillah. Rakni miแต่เธอ Aduh, nampakkan sedap weh. Salam ayah mak. ขอดุอาให้หนูทำงานสำเร็จ Amin. InsyaAllah. Pakak-pakak berdoa lah. Adik sendiri pun berdoa banyak-banyak. Dengan Tuhan. Nak buat gapo kena berdoa. Pas sudah gapo sana kena berdoa. Terima kasih kepada Allah SWT. Mino. Panggil. Assalamualaikum ayah mak. Cak. Tok Som Petani. Tok Song. Daripada Tok Song. Tok Som. Kampung Tok Song di Tani. Lepas tu mari daripada apa ni. Samri. Sama. Selamat pagi ayah mak. Selamat tahun baru. Hijrah. 1441 Hijrah. Ni daripada apa ni? Daripada Arwah Deke. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ขอให้ทุกคนฟังรายการนี้ฟังแล้วนำไปปฏิบัติในสิ่งที่ดีด้วย Allahu Akbar. Ni comel. Pakat-pakat begitu. Arwah dia katakan weh dengar dah tu pakat beramal weh. Jangan dengar saja. Alhamdulillah. Lepas ni daripada Haliza. Samuning. Selamat pagi ayah mak. ชอบฟังรายการนี้มากๆขอให้ayah mak มีสุขภาพแข็งแรง Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Ni daripada ni Khalid. Muhammad Zain. Selamat pagi semua peminat-peminat. Semoga sihat walafiat. Sepanjang tahun baru ini. InsyaAllah. Lepas tu masa kita pun cukup dah. Jangan. Setelah lagi, yang lupa tu mengikuti apa yang berita daripada Ibu Kota Bangkok. Apa yang ngelah ni tengah duk bergaduh kok mana ataupun jajak gapo kata. Jangan lupa dengar berita banyak-banyak supaya kita boleh menjagakan diri kita, keselamatan kita. Lepas tu hari ni, al-ilmu khairu minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta yahrusul malu. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu di dalam dada kita seperti kita mempunyai harta yang banyak. Itulah sedang mengajar mati sekalian.
Hari ini sekadar sekali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala